Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali di Pendakwah Teknologi. Okay, sebelum saya teruskan, saya nak minta maaf dulu dengan anda semua sebab saya lambat upload episod baru. Cerita dia minggu lepas saya balik berjumpa mak saya dan juga mak mentua saya lah. Pendek kata balik kampung lah dekat Penang tu. Itulah sebab tu lambat sikit. Okay, tapi bagus juga saya balik kampung tu sebab dekat sana saya kena satu masalah. Dan dalam episod ni, saya nak kongsikan dengan anda masalah tu. Manalah tahu kok-kok anda pun kena isu yang sama. Okey, jadi kita nak bercakap pasal apa? Kita akan bercakap tentang isu yang melibatkan aplikasi pada telefon bimbit ataupun mobile application ni yang dihasilkan oleh pihak Pos Malaysia. Maksudnya mobile app Pos Malaysia. Jadi kalau anda adalah kawan-kawan saya yang ada dekat Facebook semua, mesti anda dah dengar pasal cerita ni, saya duk komen macam-macam. Tapi disebabkan ada juga orang yang tak faham tentang masalah yang saya cerita tu, maka saya kata, okey, cukuplah kita tulis panjang-panjang, mari saya buat video dan saya tunjukkan dekat anda masalah tu. Alright, sebelum saya tunjuk dekat anda secara khusus masalah tu, mari saya sembang sikit dengan anda dia punya kronologi, bukan kronologi lah, pendek katanya senario yang mendatangkan masalah ni. Alright, kalau anda ingat dalam 2-3 episod lepas kan saya ada buat cerita pasal jam tangan Kislet yang smartwatch tu kan. Lepas tu ada giveaway kan ada 5 orang yang menang tu. Jadi sepatutnya benda tu saya hantar minggu lepas lagi. Dan disebabkan masalah ni lah yang saya lambat hantar barang tu. Alright, jadi apa yang berlakunya macam ni? Saya nak pergi hantar barang tu dekat Pos Laju. Kenapa saya pakai Pos Laju? Saya suka Pos Laju. Sebab saya rasa Pos Laju ni sempoi. Macam itulah cerita dia. Promote lah Pos Laju sekejap sebelum kita bantai dia kan. Okay, so saya pun pergilah dekat pejabat Pos Laju ni ataupun Pos Malaysia ni. Kan dia ada, sebelum kita nak pergi buat benda kan, dia suruh bagi tekan number dekat tempat yang counter tu kan. Tekan number, ambil nombor giliran, tunggulah kan. Jadi saya pun tekanlah Pos Laju, tunggu nombor giliran. Dah lah dekat situ punya ramai orang. Tak apalah, standard ramai orang, kita tunggulah Sat. Tunggu sampai kat kaunter dia kata, abang, okey, kalau abang nak hantar barang dekat sini, abang kena tahu, abang kena pakai application sekarang. Abang dah tak boleh tulis-tulis dah. Okey, mungkin saya ni jahil teknologi, walaupun nama saya Pendakwah Teknologi dan saya duk cakap pasal semua teknologi baru lah, nanotech dan sebagainya, cakap pasal metaverse apa, saya pun tak tahu rupanya dekat Pos Malaysia ni anda nak kena install app untuk nak hantar Pos Laju. Itu saya yang jahil lah, tak apalah, settle salah saya. Jadi saya pun pergilah balik duduk kat kursi, dah lah duduk tunggu punya lama. Pergi balik tunggu kat kursi, duduk install application tu. Nasib baik saya pakai Celcom tu laju. Celcom, Alhamdulillah laju. Jadi saya buat satu episod baru, laju. Download application tu, install, register semua, selesai. Okey, sebelum saya tunjuk dekat anda application tu kan, saya nak tanya anda satu soalan ni. Pernah ada anda kena macam ni kalau anda nak post laju? Okay, ni kita bercakap pasal pengguna biasa tau. Bukan orang yang nak hantar sampai beratus-ratus barang yang duk buat seller online apa, bukan tau. Ni orang biasa. Macam saya ke, macam anda ke yang nak hantar 2 barang, 1 barang, surat dan sebagainya nak pakai post laju. Cerita dia senang. Saya bagi anda contoh. Katakanlah anda nak gunakan yang dia punya flyer macam ni kan. Kalau anda nak hantar 1 barang, kalau kebetulan anda pergi kat Pos Laju tu, biasanya anda kata, okey, saya nak hantar barang ni, nak letak dalam flyer. So, dia akan bagi dekat anda flyer ni. Lepas tu, dia akan bagi dekat anda satu slip macam ni. Tapi ni bukan slip Pos Laju lah. Ni slip daripada FMX. Geram kat Pos Laju punya pasal saya pergi pakai orang lain. Okey, tak apa. Patah balik kepada masalah ni. Jadi, dia akan bagi dekat anda slip macam ni. Jadi, anda boleh tulis lah maklumat penghantar, maklumat penerima dan maklumat lain semua anda tulis. Anda pergi dekat kaunter tu balik. Lepas tu, anda bayar. Selesai. Betul tak? Senang. Tak payah buat apa. Jadi sekarang ni anda kena menggunakan aplikasi dia. Okey, sebelum saya pergi kat bahagian aplikasi tu, yang saya nak marah ni, okey, ni bukan pasal application tau. Ini pasal servis kat Pos Malaysia ni. Ada sekali tu saya pergi dekat Pos Malaysia ni, saya nak beli sekeping saja. Nak pakai satu je pun. Tu dia kata, minta maaf tuan, kat sini kita tak jual sekeping. Kita jual selungguk macam ni satu set. Tuan kena belilah selungguk macam ni. Kalau tuan nak pakai sekeping macam ni, tuan kena pergi kat satu lagi pejabat Pos Malaysia tu. Okey, ni bulan puasa, kita kena relax. Mari saya nak cakap macam ni. Dah nama pun signboard besar-besar gila dekat atas tu Pos Malaysia. Boleh tak tolong jual saja yang loose dengan yang dalam, orang kata apa, yang selungguk macam ni? Orang yang nak beli loose, beli loose. Orang yang nak beli selungguk, beli selungguk. Tak logik lah kalau nak hantar satu, nak beli sampai 10, nak buat apa? Memanglah benda ni bukannya mahal tara mana sangat pun. Dia bukan mahal supaya macam nasi Arab tu, murah je benda ni. Tapi orang kata macam membazir lah. Okey lah, betul lah. Mungkin boleh dipakai kemudian hari. Tapi kalau orang nak pakai satu, bagilah option satu. Okey, itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, tolong cakap kepada orang-orang yang duk menjaga kat kaunter tu kan. Dia tak logik tau kalau anda kata macam ni. Oh, dekat sini bang, kami jual selungguk saja. Kalau abang nak pakai satu ni, abang kena pergi kat Pos Laju Lane. Macam saya kata tadi tau.
Kalau pos laju tu jauh, kalau saya dah parking dekat situ semua, takkan saya nak pergi masuk kereta, nak pergi search dekat mana pos laju tu, pergi bawa kereta pergi kat tempat tu semata-mata sebab saya nak beli yang skirping saja. Tak logik kan. Okey, tak apa. Kalau dia cakap macam stok habis ke apakah, saya boleh faham. Sebab saya tahu pos laju ni adalah perkhidmatan yang popular. Benda-benda macam ni habis dan itu adalah perkara biasa. Tapi kalau jenis yang kata jual satu lungguk dan jual satu ni, itu saya memang memang marah lah. Dengar kata apa hal hang buat macam ni. Nak beli satu, bagilah beli satu. Nak beli sungguk, beli sungguk. Tak apa. Okey, itu bukan masalah dia. Itu masalah sikit lah. Masalah sampingan. Berbalik kepada isu utama ni. Jadi sekiranya anda tak tahu, kalaulah kebetulan anda jahil macam saya yang mana tak tahu sekarang Pos Malaysia ni, anda kena download dia punya aplikasi dalam telefon bimbit itu untuk nak hantar barang. Mari saya tolong cerita dekat anda. Anda kena download satu aplikasi yang nama dia Pos Malaysia. Dia ada untuk iPhone, dia ada untuk Apple, pendek kata dia ada untuk Android. Maksudnya iOS dengan Android, dua-dua ada. Alright, tapi sebelum tu mari saya cerita dulu lah macam mana saya nak tunjukkan masalah ni. Sekarang ni saya menggunakan iPhone. Pada waktu tu pun saya menggunakan iPhone. Saya memang pengguna iPhone dan masalah ni saya kena masa menggunakan iPhone ni. Okay, saya akan record skrin dekat iPhone ni. Nanti dalam video saya akan edit supaya anda nampak skrin ni kat tepi. Saya akan record skrin ni. Saya dah install dah aplikasi Pos Malaysia ni. Jadi saya dah install, saya dah register semua, dah settle semua. Jadi saya nak hantar barang saya sekarang ni. Jadi apabila anda dah register, anda dah install, anda akan nampak dia punya screen macam ni. Ini pendek kata dia punya main screen lah. Jadi apabila anda nak menghantar barang, maka anda kena tekan dekat bahagian new consignment tu. Mula-mula saya pun bodoh, saya pergi tekan kat send parcel. Pergi duduk kat sana, kata, bang, salah bukan send parcel, new consignment. Tak apalah, itu salah saya. Okey, saya pun tekanlah dekat new consignment. Okay, jadi kalau anda tengok dekat sini, dekat dalam page yang pertama aplikasi ni, dia akan minta sender info. Jadi kalau apa yang anda nampak sekarang ni, dah ada maklumat ni sebab saya dah isi dah. Dan bagus aplikasi ni satu lah. Dia ada address book dekat situ. Jadi kalau anda kerap menggunakan perkhidmatan pos laju, maka apabila anda boleh simpan maklumat anda, tak payahlah anda nak tulis macam setiap kali nak pergi tulis macam ni kan, renyah kan. Itu bagus dia. Okay, sekarang mari saya tunjukkan dekat anda masalah dia. Okay, sekarang sender info ni dah ada. Jadi masalah ni tak nampak kat sini. Saya tekan dekat butang next dulu. Okay, saya tekan dekat butang next. Maka sekarang ni saya kena isikan maklumat receiver info. Okay, jadi kita nak isilah. Okay, nama. Katakanlah nama ni saya bagilah nama Sipolan. Okay, lepas tu nombor telefon saya isilah 0123456789. Tulislah apa-apa kan. Okay, lepas tu email ni optional. Tapi saya nak tulis juga. Saya tulislah lala@port.com. Lalaport ni anda tahu kan, ada kat Bukit Bintang. Okay, Lalaport. Okay. Alamat ni nak hantar kat mana? Katakanlah saya nak hantar dekat pejabat ataupun ibu pejabat Pos Malaysia kat KL ni kan, dekat bangunan daya bumi tu, saya nak hantar kat situ. Jadi anda nampak dia tulis kat situ, address line 1. Itu adalah address line yang utama. Jadi kalau anda adalah developer ataupun programmer ataupun pengguna phone yang biasa, bila anda nampak kat situ, itu kan nampak text box kan. Jadi anda tekanlah dekat text box tu, nak isi. Tu tiba-tiba dia keluar search macam ni. Okey, saya faham. Developer application ni dia buat, dia kata, untuk nak memudahkan pengguna, kita enablekan search feature macam ni. Jadi bila kita tulis alamat, maka dia akan keluar alamat tu. Jadi dia tekan kat situ, tak nak tulis panjang-panjang. Jimat masa, jimat tenaga, tekan, terus keluar. Tapi masalahnya, benda ni dia tak secanggih tu. Dia bengong sikit. Mari saya tunjuk dekat anda. Katakanlah saya nak hantar dekat Pos Malaysia HQ. Saya tulis kat sini. Pos Malaysia. Okay, saya tulis Pos Malaysia HQ lah. Saya tulis HQ. Sebab saya tak tahu alamat dia, saya tekan search. Search, dia keluar no record. Okay, tak apa. Okay, sebelum saya teruskan, mari saya cerita dekat anda. Masa saya first time guna aplikasi ini, saya tak faham isu ni tau. Jadi masa saya duduk dekat dalam pejabat pos tu nak hantar barang giveaway tu, nak hantar kat 4 orang. Jadi nak isikan alamat, dah lah alamat tu bukan alamat biasa, ada yang pakai di alamat dan sebagainya kan. Saya cari tak jumpa. Lepas tu bila kita cari tak jumpa, kita akan tekan tanda pangkah dekat atas ni. Bila tekan tanda pangkah ni, dia akan keluar balik untuk kita search lagi. Jadi saya tulis lagi sekali. Saya tulis Pos Malaysia lah. Contohlah saya tulis Pos Malaysia. Tadi tulis HQ ni, saya tulis Pos Malaysia. Saya tekan search. Lepas tu dia keluar, oh ada Pos Malaysia. Macam ni lah juga yang saya kena masa saya cari alamat orang. Dia bagi alamat tu tapi bukan semua. Dia bagi 2-3 macam ni, nampak? Pos Malaysia Sarawak, Pos Malaysia Sabah, kat Johor, kat Perlis, kat Sepang, Selangor, dekat Shah Alam, Selangor. Kalau saya nak cari yang bangunan daya bumi tu tak ada pun. Jadi kita pun duk confuse. Kata, macam mana aku nak tekan alamat dia ni tak keluar? Sampai satu tahap, saya pergi tanya orang kat kaunter tu, geram kan. Pelik lah, pendakwah teknologi nak pergi tanya orang pakai telefon tu, kira memang pelik lah. Jatuh maruah habis, tak apa. Tak apalah, pergi tanya. Dia tengok-tengok, dia kata,
ni mungkin masalah iPhone ni. Oh, cakap ni masalah iPhone boleh bawa gaduh bang. Okay, tapi tak apa. Disebabkan saya punya duk bebal, duk kata apa hal aku tak boleh nak buat sebab duduk lama gila dalam post tu kan. Saya tak terfikir. Jadi saya pun tekan tanda pangkah macam ni. Lepas tu pi balik kat belakang. Lepas tu nak isi, saya tekan balik address line ni. Lepas tu saya duk fikir, okay, tak payahlah, kita tak payah isi address line 1, kita isi address line 2. Bila kita isi address line 2, bila saya nak tekan butang next, so nanti dia suruh isi address line 1 tu. Saya pun balik kat rumah. Bawa barang tu balik ke rumah. Itulah sebabnya anda lambat dapat barang tu, sebab marah. Okey, nak pergi hantar hari Jumaat, tak sempat nak hantar Jumaat, lalas saya terpaksa hantar hari Isnin. Hari Isnin tu pergi kat balik kat Pos Malaysia. Sebelum saya pergi hantar tu, saya ada tanya kawan-kawan saya dekat Facebook. Saya tanya, saya kata, apa masalah ni perempuan-perempuan? Lepas tu adalah orang cerita kat saya. Rupa-rupanya macam ni. Kalau anda pergi tekan kat address line 1 tu kan, anda tulis, kata saya tulis lagi sekali nah, Pos Malaysia HQ. Lepas tu bila saya tekan search, kalau rekod tu tak keluar, anda kena tekan butang belakang yang back, yang anak panah belakang ni, tekan kat situ, dia akan masuk dekat address line 1 tu. Nak kena buat macam tu. Itu bukan feature tau. Kenapa nak kena pergi tekan? Dah lah hampa pergi bagi error kat bawah tu kata address not found. Lepas tu anda suruh pergi. Okay, tak apa. Mungkin saya yang bodoh tak hati pakai. Tak apa, fine. Katakanlah saya tersilap tulis HQ salah, saya nak kena tulis ibu pejabat. Jadi kita faham lah, text box kalau kita tekan, kan kita boleh edit. Tak, dia tak boleh edit. Dia pergi bawa balik kat tempat search tu. Okay, jadi kita kena edit kat sini. Saya tulis lah ibu pejabat. Tulis macam tu kan. Ni dia tolong correct, ibu pejabat. Jadi saya tekan balik kat belakang, barulah dia keluar kat address line 1. Okay, selesai satu masalah. Okay, ni baru line 1. Lepas tu kan kita kena isi maklumat lain macam postcode ke apa kan. Alright, cerita dia macam ni. Kalau anda hafal alamat tu semua, anda boleh isi dengan tangan. Anda boleh tekan kat macam address line tu ni, anda nampak keyboard ke bawah tu, anda tekan. Tapi katakanlah alamat tu alamat baru untuk anda, yang mana anda mungkin dah save dalam, katakanlah kalau pakai iPhone, anda pakai apa ni, notes ke apa ke, ataupun anda nak copy daripada website ke apa alamat tu kan. Jadi macam contohnya, alamat Pos Laju ni saya letak dalam Apple punya notes tu. Okay, saya tukar application ni, saya buka notes tu. Okay, jadi dekat notes ni saya nak copy dia punya alamat. Jadi dekat sini dia tulis kat sini, Daya Bumi Kompleks. Saya copy lah Daya Bumi Kompleks ni. Saya copy benda ni, tekan copy, dah cantik copy kan? Dah copy kan? Okay, saya shift balik dekat aplikasi tu. Alright. Sebelum saya teruskan, anda tolong tengok dekat aplikasi ni. Anda tengok kat skrin ni elok, anda perhati elok kat aplikasi ni. Saya nak tanya anda, apa masalah dia? Cuba perhati elok. Sepatutnya saya boleh buat satu giveaway. Siapa yang berjaya nampak masalah ni, saya bagi kat dia satu flyer. Perasan tak masalah dia apa? Tak perasan lah? Okay. Dia punya keyboard dekat bawah tu hilang. Dekat bawah ni ada keyboard tau, hilang. Macam mana? Okay, anda mungkin nampak tempat kosong. Sebenarnya kalau anda tekan dengan jari, nampak saya duk tekan ni, anda nampak dekat video sebelah tu, nampak tulisan tu, dia ada keyboard dekat bawah tu, keyboard tu hilang. Okay, kan tadi kan saya copy alamat. Jadi kalau saya nak paste alamat tu, saya boleh tekan butang paste kat sini, alamat tu keluar lah. Tapi ikut mana pun keyboard tu akan hilang. Saya dah faham dia punya masalah. Rupa-rupanya untuk aplikasi Pos Malaysia dalam iOS, kenapa saya kata iOS? Sebab saya try dekat iPhone saya ni, iPhone 11, bini saya duk pakai iPhone 13, ni ada satu lagi iPhone 10, saya install semua aplikasi ni, kena isu yang sama. Okay, mari saya tolong jelaskan isu dia dengan lebih jelas supaya developer Pos Malaysia pun tahu masalah ni. Isu dia macam ni. Apabila saya buat multitasking ataupun apabila saya bertukar app, macam contohnya kan bawah ni kan saya tukar app macam ni, dia akan menyebabkan virtual keyboard dekat bawah tu hilang pada aplikasi Pos Malaysia tu. Keyboard tu function, tapi dia tak keluar version keyboard tu. Jadi kalau anda adalah jenis yang memang mantap gila jenis hafal keyboard, maka anda boleh try lah nak tekan. Tapi keyboard tu sampai ke sudah tak ada. Masalah ni tidak boleh diselesaikan. Anda tahu tak macam mana saya selesaikan masalah ni? Saya terpaksa balik dekat rumah, saya pergi pairkan satu Bluetooth wireless keyboard ni kepada phone ni dan isi benda tu satu-satu. Okay, mungkin anda kata, alah, apa susah bang? Dan tadi kan kita boleh copy paste kan? Okay, ni mari saya copy sekalian. Saya copy benda ni. Okay, lepas tu saya paste lah. Okay, katakanlah tak apa. Saya kata ini semua dugaan puasa. Kita jangan marah, kita paste. Okay, tak apa. Lepas tu nak kena paste postcode kan. Okay, paste postcode. Saya copy lah postcode. Tak ada masalah copy kat sini postcode.
Okay, lepas tu tulislah, paste kat sini postcode. Jadi orang kata, apa, barang nak pakai keyboard, budak-budak nak pakai keyboard. Orang mantap semua, copy paste je. Okay, selesai satu bahagian. Maka saya tekan butang next. Tekan butang next, anda kena isi maklumat lagi. Tengok dia ada parcel info, dia minta total weight, description of content dan sebagainya. Han nak tulis macam mana kalau tak ada keyboard? Takkan Han nak pergi beli keyboard Bluetooth dulu nak pergi tulis? Okay, tak apa. Jadi penyelesaian dia adalah anda kena pergi dekat note tadi tu, anda kena tulis dekat sini. Contohnya ni saya dah tulis satu. Sebab apa? Sebab 1 kilo. Saya copy lah satu ni. Lepas tu total weight saya paste dekat situ. Tekan paste lah. Paste. Nampak? Saya paste. Description of content. Description of content apa dia? Mainlah saya kena tulis lagi kat bawah ni. Tulis dulu. Saya nak hantar hati yang lara. Hantar pergi kat Post Malaysia. Hati yang lara. Duk marah ni. Copy. Copy ni. Copy. Lepas tu masuk balik aplikasi tu, paste kat sini. Nak paste pun, ya Allah seksa, nampak paste. Content value tak ternilai, tulislah 1 juta. 1 juta, ambil hang. Copy. Paste kat bawah ni. Nak paste pun, dah tunggu. Okay, lepas tu kena bayar estimated price. Lepas tu, barulah anda boleh tekan butang next. Lepas tu next disclaimer dia akan beritahu lah maklumat sender, maklumat ni. Kalau anda salah tulis, mampus kena pergi belakang balik nak kena buat lagi sekali. Okay. Katakanlah semua dah selesai, dia kat bawah tu dia kata okay, I certify that all information provided are true, bla bla bla. Anda tekan je accept kat situ, lepas tu anda tekanlah generate. Jadi bila dah generate nanti, dia akan keluar satu benda macam QR code ni. Lepas tu anda kena scan, macam anda tekan scan to print ni macam yang tadi, maka anda kena pergi dekat kaunter tu, dia akan ada satu printer macam machine printer tu, betul dia letak barcode kat anda. Anda kena pergi scan benda tu, saat lagi dia print out lah consignment punya form tu ataupun kertas yang pasal maklumat pengirim semua tu. Macam ni lah dia akan keluar, tapi yang version yang printed tu. Okay. Jadi nampak tak masalah dia apa? Saya boleh tunjuk dekat anda dalam video ni dengan penuh relax, kan? Saya tulis dekat note, saya copy paste. Itu disebabkan saya dah check masalah ni berkali-kali tau. Masa saya duduk dalam Post Malaysia tu, ada aunty dekat sebelah saya yang kebetulan, yang geng-geng kita yang jenis orang kata apa, jenis tak bijak ni, yang pakai iPhone kan tak bijak, kena masalah yang sama. Macam saya dah kata dekat anda tadi lah, isu ni dia bukan hanya pada iPhone saya ni, dia adalah melibatkan iOS. Saya dah try dekat 2-3 phone. Alright, jadi kalau anda nak tahu ni version apa, saya tolong cakap lah. Okay, iPhone saya ni, dia adalah dalam version, saya buka kat about ni, sekarang ni adalah 15.3.1. Okay, jadi saya dah update semua phone saya kepada iOS yang latest. Saya tak tahulah, mungkin benda ni tak berlaku kepada yang iOS yang sebelum ni. Mungkin hanya yang latest saja. Lepas tu kawan saya yang Jin, seorang tu pun saya minta dia check benda yang sama. Dia pun kena juga isu ni. Lepas tu dia duduk cakap lah, ni mungkin isu tentang programming language Flutter dan sebagainya. Tapi saya tak nak sentuh dulu lagi benda tu. Mungkin lain kali kita sentuh pasal benda tu. Okay. Jadi saya nak minta kepada pihak Post Malaysia, tolonglah selesaikan masalah ni. Sebab benda ni dia memang menyusahkan orang. Dahlah kami nak kena pergi sana, nak kena pergi ambil nombor, duk tunggu giliran, lepas tu nak hantar barang, tak boleh. Lepas tu anda tak boleh juga nak marah kat orang yang tak tahu. Macam saya ni, walaupun nama pendakwah teknologi, macam saya kata lah, bercakap pasal metaverse lah, NFT, apa, merepek semua, lembu pakai spek dan sebagainya. Saya pun tak tahu yang Post Malaysia ni sekarang kena pakai app. Mungkin saya tak tengok dia punya iklan ke apa ke, tak tahulah. Saya kan duk disable iklan. Semua mana nampak iklan. Jadi, kita kena anggap macam bukan semua orang tu adalah tech savvy ataupun orang kata apa, mahir daripada segi IT dan sebagainya. Contoh yang paling mudahnya adalah saya ambil ibu saya. Tak payah pergi jauh ibu saya. Siapa-siapa yang kenal ibu saya, dia tahu mak saya tak pakai handphone. Dia memang tak minat handphone. Dia terpaksa pakai handphone masa time COVID sebab nak register MySejahtera tu. Sama ada nak pergi scan sebab dia nak beli benda, dah teruk sangat nak kena beli benda, ataupun nak pergi cocok vaksin. Itu tu saya terpaksa bagi kat dia phone. Saya dah bagi kat dia 3-4 phone, entah hilang mana dia letak, tak pernah tu. Sekali bagi cas macam tu, tak erti nak cas pun. Jadi dia mungkin dia tak minat, tak apa. Kita tak payah kacau, dia tak minat, tak payah kata apa. Tapi kalau kena orang-orang macam tu, takkan anda... Orang yang tak reti nak pakai phone macam ibu saya, takkan anda nak suruh dia install application Post Malaysia, nak suruh register apa. Kalau dia tak reti nak buat macam mana, takkan nak pergi kacau orang kat kaunter tu. Dek, tolong install Azad kat makcik. Mampuslah macam tu, membazir masa orang. Jadi, pada saya kan, apa salahnya pelbagaikan kaedah untuk nak buat posting tu. Macam saya kata tadi lah, orang yang nak beli selungguk, bagi selungguk. Orang yang ada handphone macam ni, bagi handphone. Orang yang nak tulis atas kertas, bagilah option nak tulis atas kertas. Tak payahlah nak suruh pindah-pindah Post Malaysia sana sini pula. Pelik lah. Tu satu. Lepas tu kan ni, tengok. Screen saya pun dah set clock wall screen saver sebab lama sangat duk bersembang ni. Lepas tu, mari saya cerita satu benda. Okay.
Ni saya record lagi sekali sebab tadi saya punya phone dia lock kan. Saya record sekali. Saya nak tunjuk dekat anda bila anda buka dekat bahagian App Store ni. Okey, lepas tu anda pergi search. Dekat dia tulis kat tu Pos Malaysia. Alright. Saya dah install benda tu jadi dia tulis open. Mari saya tekan kat Pos Malaysia tu kan. Jadi boleh tak anda pergi tengok dekat App Store dalam iPhone, bukan pendek kata dalam iPhone lah kan. Anda pergi tengoklah rating application ni dekat sana. Anda tengok dia rating berapa? Rating dia adalah 1.5 daripada 5. Habis teruk punya rating. 1 star. 1 star setengah. 915 orang bagi rating. Majority tak puas hati dengan aplikasi ni. Kalau anda baca pun dia kata tulis apa, misalnya ambil satu contoh, dia tulis kat ni, Bandesem, tak tahu siapa, dia tulis pada 12 November. Yang tukang kata ni siapa? Atikah, tak kisahlah. Dia kata, oh my god, why would I need to download an app that I will only use once? Tolong baca orang nak komen. Dia komen, pendek katanya kalau anda baca kan, anda pergi baca, anda tengok dia punya see all ni, anda bacalah semua yang kata worst delivery service, need to improve, disappointing, slow and load dan incorrect information, meh, no tracking number, worst app. Bukan saya kata lah, bukan saya reka cerita, ni bukan fitnah, anda pergi baca sini komen kat situ. Itu tak apa. Itu tak apa lagi. Satu benda lagi saya perasan kan. Kalau anda tengok, biasanya kan dekat application, kalau kita tengok kat App Store ni, dia akan tunjuk kat itu what's new. Maksudnya kalau ada update untuk apa-apa kan, dia akan beritahu lah what's new kan. Jadi sekarang ni version yang saya nampak, saya duk gunakan ni, dia tulis version 4.8. Dekat bahagian what's new ni, anda tahu tak description apa yang diperbaiki ataupun apa yang what's new tu? Tadi tulis apa? Mari saya tolong baca lah. Buai laju-laju sampai pokok senar. Update app yang terbaru, dah tak ada bug sini sana. Nah, muat turun version 4.8 sekarang. Orang tengah duk hangat, terbakar hangit dengan hang punya app, hang boleh pergi buat lawak buh pantun kat situ. Cuba kat tulis elok-elok sikit masalah apa yang anda pergi betulkan. Nampak tak? Okey, saya faham. Ini adalah seni. Pantun memang seni. Orang kata hip style lah bagi pantun nak beritahu. Orang kata apa barang nak tulis masalah-masalah, kita bagi pantun bagi orang hati tenang. Masalahnya kalau hati tengah duk terbakar, duk tunggu line nak hantar barang, tak boleh nak hantar barang, nak pakai app, tak boleh nak pakai app sebab duk ada masalah pelik-pelik, sakit hati kot. Okey, saya nak merujuk sikit sebelum saya akhirkan video ni, saya nak merujuk sikit satu benda. Saya dah cuba isu ni pada Android. Okey, saya dah pakai telefon ni saya pakai yang Xiaomi punya, lepas tu saya pakai yang Samsung, saya pakai Android. Dia tak kena masalah ni. Jadi maksudnya apabila saya buka aplikasi Pos Malaysia tu dan apabila saya switch kepada app lain, katakanlah saya kata nak copy pada website kan, dan bila saya pergi balik kepada application Pos Malaysia tu, virtual keyboard tu masih ada. Jadi masalah ni hanya pada iOS saja. Nah, ingat dengar, masalah ni hanya pada iOS saja. Jadi sebenarnya secara tak langsung betul jugalah point yang tu kata kat saya, dia kata ni masalah iPhone. Nah, jadi untuk kalau anda nak pakailah untuk pengguna-pengguna Pos Malaysia, anda ada dua pilihan. Satu, kalau anda nak hantar Pos Malaysia yang ni skeping-skeping, nak hantar 1-2 barang, anda pergi cari pejabat pos yang boleh terima yang form macam ni. Ataupun anda bolehlah pergi beli telefon-telefon Android. Jadi kalau anda nak hantar Pos Malaysia, anda pakai telefon Android. Kalau nak pakai JNT ke apa ke, anda boleh pakai iPhone lah. Aduh. Okey, cukuplah saya nak komplain pasal cerita Pos Malaysia ni. Okey, sebelum saya akhirkan video ni, mari saya bagi penjelasan juga kat sini. Okay, video ni bukan nak komplain apa. Kita bukan nak bergaduh. Kat Pos Malaysia tu pun ramai kawan saya bahagian IT tu. Saya buat benda ni supaya saya boleh tunjukkan dekat anda dengan lebih jelas lah masalah apa yang saya kena. Sebab saya panggil Pos Malaysia, saya buat satu, orang kata apa, posting terbuka. Saya kata, Pos Malaysia, hang panggil lah saya, mari saya tolong pergi kat sana, saya tolong buat taklimat ke, nak bagi talk ke, nak bagi teknologi update ke apa, tak kisah. Sambil tu saya boleh tolong demo dekat anda masalah ni. Lepas tu kalau anda tak boleh nak selesaikan masalah ni, mari saya datang dengan saya punya developer punya team, kita jumpa anda punya developer, kita perbetulkan masalah ni. Lepas tu ada orang yang tak puas hati, dia kata, okay, kalau jantan keluar buatlah app baru. Orang kata, tak apa. Kalau anda nak suruh saya buat app baru pun, pihak Pos Malaysia panggil saya, mari kita datang, kita buat app lagi baru, lagi canggih daripada ni. Saya buat supaya anda boleh post pakai suara je. Okay, contohnya, okay, Google send Pos Malaysia to my house. Nanti dia mai. Boleh? Nak saya buat itu pun boleh, tak ada masalah. Alright. Okay, tapi apapun, kalau lah ada pihak Pos Malaysia apa nak terasa semua ni, maka saya minta maaf lah, ni bulan puasa, baik-baik kita sembang elok-elok je lah.
Saya cuma nak menceritakan benda ni sebab manalah tahu kod-kod ada pengguna iPhone lain yang kena masalah yang sama. Jadi kalau anda kena masalah yang sama, maka ceritanya adalah anda bukan keseorangan. Okey, dan sambil-sambil tu, kalau pihak Pos Malaysia tengok video ni, maka saya minta tolonglah panjangkan perkara ni kepada anda punya developer dan minta mereka cek tentang isu penggunaan aplikasi Pos Malaysia ni pada iOS. Nah, itulah dia. Okey, selesai untuk episod kita pada kali ini. Jadi saya marahlah kalau episod baru berbalik kampung. Betul tengok episod yang pertama berbalik kampung, duk komplain-komplain kan. Alright, tapi satu lagi sebelum saya akhirkan video ni, saya nak perbetulkan sikit, bukan perbetul lah, pendek kata nak bercakap dengan lebih berhemah sikit lah. Saya nak minta lah jasa baik kepada pihak Pos Malaysia ni, kalau boleh dekat setiap lokasi Pos Malaysia ataupun premis Pos Malaysia tu yang memberikan servis ni, boleh tak tolong sediakan yang kata flyer ni, kalau orang yang nak beli skeping, bagi kat dia skeping. Kalau orang yang nak beli serungguk, maksudnya nak beli satu stack tu, bagi kat dia satu stack. Kalau orang yang nak pakai aplikasi phone, bagi option nak pakai aplikasi phone. Kalau orang yang nak isi pakai kertas macam ni, bagi option isi kertas macam ni. Jangan suruh dia pergi dekat premis Pos Malaysia yang lain untuk nak pakai cara-cara yang lain tu. Itu orang kata macam pelik lah nak jalan sana sini. Kalau kedai anda sebelah-sebelah tak apa. Masalahnya nak kena naik kereta pergi tempat lain jauh kan. Kita dah susah payah datang. Permudahkanlah pelanggan anda. Sebab tu saya kata, benda-benda yang memudahkan pelanggan ni akan memastikan pelanggan anda tetap setia. Dan dia akan juga membawa pelanggan baru. Okey, itu sajalah saya nak cakap, nasihat mudah saja. Alright, apapun saya nak ucapkan kepada anda, terima kasih banyak-banyak sebab sudi menonton episod kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Okey, puasa-puasa tak boleh marah. Okey, selamat berpuasa. Assalamualaikum.